Keajaiban 9 menit Kuala Lumpur. Pada masa ini, seluruh Jepun digemparkan oleh satu fenomena yang tidak dijangka, NHK. Penyiaran awam Jepun telah menyiarkan dokumentari khas 8 menit mengenai Malaysia, mencatatkan kadar tontonan yang menakjubkan yaitu 79%. Hampir ke semua rakyat Jepun menonton program tersebut. Sejurus selepas program tamat, bahagian komen media sosial Jepun meletus, "Ini bukan Malaysia yang kita kenal selama ini. Baru sekarang saya sadar bahwa sepanjang hidup saya telah ditipu oleh prasangka saya sendiri." Laman web resmi NHK lumpuh seketika akibat terlalu ramai pengunjung serentak. Namun, kejutan yang lebih besar menanti. Film pendek itu diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan tersebar ke seluruh dunia. Hanya dalam satu hari, jumlah tontonan melepasi 10 juta. Media arus perdana Eropa membuat liputan besar-besaran mengenai film 8 menit ini. Komen-komen daripada orang awam Eropa yang berkongsi pengalaman positif mereka di Malaysia membanjiri ruang siber. Apakah kandungan film ini sehingga mampu menggegarkan dunia sebegitu rupa? Penerbit dokumentari ini ialah Kenji Sato dari NHK. Setelah tamat program, beliau menulis pengakuan jujur di akun media sosial pribadinya. "Saya pergi ke Malaysia dengan prasangka yang amat besar untuk membuat liputan. Namun, sepanjang penggambaran, saya mulai berasa malu terhadap diri sendiri. Apa yang telah dilaluinya? Marilah kita saksikan perjalanan luar biasa melalui mata seorang rakyat Jepun yang menyaksikan wajah sebenar Malaysia." Selamat sejahtera. Saya Kenji, seorang penerbit eksekutif di NHK. Dokumentari khas 9 menit yang saya hasilkan mengenai Malaysia telah disiarkan sejurus selepas program bermula. Tepatnya pada 2 menit 17 saat, telepon saya mula bergetar tanpa henti. Message daripada pasukan pemantau rating menunjukkan angka yang sukar dipercayai. 79%. Tangan saya menggigil. Dalam sejarah penyiaran Jepun, tiada dokumentari yang pernah mencapai kadar tontonan setinggi ini. Melihat keluar tingkap pejabat, lampu Tokyo Tower kelihatan lebih terang malam itu. Hanya kedengaran bunyi perlahan pendingin hawa di telinga saya. Pada saat itu, rasa kagum yang tidak dapat diungkapkan merebak di hati saya. Sejurus selepas program tamat, laman web resmi stasiun TV terus lumpuh. Pasukan teknikal melaporkan bahwa jumlah pengguna serentak telah melebihi kapasiti pelayan. Tanda pagar penerbit yang melihat kebenaran menjadi topik hangat nomor satu di media sosial. Email pribadi saya hampir meletus. Sejujurnya, saya menjangkakan akan menerima protes karena ini adalah laporan mengenai Malaysia yang saya sangka akan mencetuskan kontroversi. Namun, apabila saya membuka screen, jangkaan saya meleset sama sekali. Terima kasih penerbit. Akhirnya saya tahu kebenaran. Saya malu dengan prasangka saya selama ini. Bahagian komen dipenuhi dengan ucapan terima kasih. Terutamanya komen daripada seorang warga emas berumur 70-an menjadi komen teratas. "Selama 70 tahun, saya percaya Malaysia adalah kawasan yang huru-hara. Hari ini, saya berasa amat malu." Sambil membaca teks pendek itu, kerongkong saya terasa panas. Selepas dimuat naik ke akun resmi, jumlah tontonan melebihi 100.000 dalam masa sejam sahaja. Dalam masa 24 jam, angka ini melepasi 10 juta. Ini adalah kelajuan yang tidak pernah saya lihat dalam 20 tahun kerjaya penyiaran saya. Keesokan paginya, media asing mula bergerak. Media AS melaporkan mengenai penyiar Jepun meruntuhkan tembok prasangka. Stasiun TV UK menggelarnya keajaiban 9 menit. Media Prancis dan Jerman turut bergegas melaporkan berita tersebut. Reaksi penonton Eropa amat mengagumkan. Seorang wanita Prancis mengulas, "Saya teringat keramahan dan kemesraan pelancong Malaysia yang saya temui di Paris. Tanpa disedari, air mata saya mengalir." Seorang lelaki Jerman menulis, "Saya teringat pemuda yang membantu saya di MRT Kuala Lumpur. Saya ingin kembali ke Malaysia." Seorang penonton Spanyol berkata, "Mata orang dalam film itu sangat ikhlas." Meninggalkan message, "Saya rindu Malaysia." Rakyat Jepun turut mula bersuara. Kebanyakannya adalah suara muhasabah diri. Seorang pekerja pejabat yang sentiasa beranggapan Malaysia bising dan tidak teratur mengulas bahwa dia bertekad untuk membuktikannya sendiri dan telah menempah tiket penerbangan. Situasi pada hari kedua selepas penyiaran adalah lebih mengejutkan. Laman web kursus bahasa Melayu di seluruh Jepun lumpuh akibat pertambahan trafik. Laporan menunjukkan peningkatan 10 kali ganda dalam jumlah pendaftaran harian.
Sebuah pusat bahasa di Osaka meletakkan senarai menunggu seramai 340 orang. Sebuah restoran nasi lemak di Shinjuku, Tokyo, mengumumkan penutupan awal pada jam 5 petang karena semua bahan telah habis dijual. Seorang pemilik restoran yang menjual nasi lemak dan satay berkata dalam temu bual, pelanggan datang karena ingin tahu tentang makanan yang muncul dalam dokumentari. Saya telah berniaga selama 20 tahun. Tidak pernah saya alami situasi seperti ini. Media Jepun melaporkan fenomena ini dengan tajuk seperti jualan restoran Malaysia meningkat 10 kali ganda, ledakan pengguna selepas kejutan budaya. Saya turut tersentuh dengan posting yang dikeluarkan oleh masyarakat Malaysia yang menetap di Jepun. Rakan sekerja saya di pejabat, buat kali pertama berkata Malaysia, adalah tempat yang hebat. Suara mereka dipenuhi dengan kelegaan yang sudah lama dinanti. Pada jam 10.50 malam, saya masih di pejabat. Saya hanya merenung screen tanpa mematikan lampu. Angka pada screen terus meningkat. 10 juta tontonan, 80.000 tanda suka, 230.000 komen. Saya berbisik kepada diri sendiri. Ini bukan program yang saya hasilkan, tetapi dunia akhirnya melihat kebenaran. Pada saat itu saya merasakan getaran ketakutan dan sedikit kekeliruan. Tetapi saya tahu semua ini bukan kebetulan. Sebelum menghasilkan film ini, saya tidak berbeza daripada mereka. Saya pergi ke Malaysia dengan prasangka dan keangkuhan, menolak untuk melihat realiti. Perubahan saya bermula dengan pengalaman pribadi saya di Malaysia. Pengalaman itu mengubah hidup saya dan akhirnya menggegarkan seluruh Jepun. Sebenarnya, niat saya ketika merancang dokumentari ini adalah berbeza sama sekali. Sejujurnya, saya ingin mendedahkan wajah sebenar Malaysia. Dalam mesyuarat perancangan, saya berkata kepada rakan sekerja, terlalu banyak perbualan tentang Malaysia kebelakangan ini. Saya tidak berpuas hati. Apa itu budaya populer? Anak muda hanya tenggelam dalam ilusi. Nada saya penuh dengan pembenaran diri. Saya menunjuk ke papan putih dan menyambung. Saya akan tunjukkan kepada semua orang wajah sebenar Malaysia. Bukan image yang diperindah, tetapi realiti yang telanjang. Papan putih sudah penuh dengan senarai yang saya buat. Trafik huru-hara, pasar malam bising, perkhidmatan tidak mesra, masalah kebersihan. Ini adalah image Malaysia dalam pikiran saya. Pengurus Sato, bos saya, berkata dengan ekspresi bimbang. Encik Kenji, media adalah mengenai keseimbangan. Jangan terlalu berat sebelah. Namun, kata-kata itu sebaliknya membangkitkan harga diri saya. Saya menjawab dengan tegas. Bukankah misi seorang wartawan untuk menunjukkan realiti? Penonton berhak tahu kebenaran. Keyakinan saya ada alasannya. Walaupun saya sudah beberapa dekad tidak ke Malaysia, saya telah mendengar terlalu banyak cerita negatif. Cerita daripada senior, berita buruk di internet, dan yang paling penting, rasa superiority yang tertanam dalam diri saya. Pembentukan pasukan juga disengajakan. Mika, penerbit junior, adalah seseorang yang tidak pernah menonton sebarang kandungan tentang Malaysia. Daisuke, juru kamera, mengakui dia tidak pernah mencoba makanan Malaysia. Saya memilih mereka yang tidak pernah ke sana, dengan alasan memerlukan perspektif tanpa prasangka. Tetapi sebenarnya, saya memerlukan orang yang akan bersetuju dengan pandangan saya. Dalam mesyuarat pertama, Mika bertanya, produser, adakah Malaysia benar-benar mempunyai banyak masalah? Saya menjawab dengan yakin, Anda akan tahu apabila Anda melihatnya sendiri. Lensa kamera tidak berbohong. Daisuke menambah, produk Malaysia populer di Jepun kebelakangan ini. Perlukah kita melaporkan itu juga? Saya menggeleng. Jangan tertipu dengan helah pemasaran. Kita mau menunjukkan realiti di sebalik iklan yang cantik. Selepas mesyuarat, saya menulis di buku nota saya matlamatnya, merumuskan dan menunjukkan wajah sebenar Malaysia dalam 9 menit, meruntuhkan ilusi dan membuat orang berhadapan dengan realiti. Malam itu, saya berkata kepada istri saya, dokumentari kali ini pasti akan menjadi perbualan. Semua orang akan tahu kebenaran. Istri saya bertanya dengan bimbang, bagaimana kamu boleh begitu yakin? Kamu tidak pernah pergi ke sana pun. Saya ketawa. Bukankah saya selalu memberitahu kamu jangan tertipu dengan penampilan luar? Kamera mesti tenang, tanpa emosi. Selagi kita menunjukkan realiti, kebenaran akan muncul. Keesokan paginya dalam perjalanan ke tempat kerja, saya melihat iklan pelancongan Malaysia di kereta api yang memaparkan pemandangan alam yang indah. Saya berpikir,
Karena image yang diperindah inilah orang ramai tertipu. Saya akan mendedahkannya. Setibanya di stasiun TV, saya menyemak semula cadangan saya. Saya amat berpuas hati dengan tajuk Laporan Khas Malaysia, Fantasi dan Realiti. Subtajuknya ialah 9 menit untuk melihat kebenaran Malaysia. Dalam mesyuarat terakhir dengan pasukan, saya menekankan bahwa kami akan membuat penggambaran secara jujur tanpa sebarang prasangka. Tetapi selagi kamera ditujukan kepada kebenaran, realiti akan terserlah. Mika bertanya dengan berhati-hati. Bagaimana jika keadaan yang muncul tidak seperti yang kita jangkakan? Saya menjawab, jangan risau, itu tidak akan berlaku. Kesan yang terkumpul selama beberapa dekad mustahil berubah dalam sekelip mata. Saya menutup buku nota dan berbisik kepada diri sendiri. 9 hari sudah cukup, ilusi palsu tidak akan bertahan lama. Pada masa itu, saya benar-benar penuh keyakinan. Walaupun tidak pernah melihat Malaysia dengan mata kepala sendiri, saya menganggap pengetahuan saya adalah segalanya. Saya tidak sadar betapa besarnya keangkuhan dalam diri saya dan betapa memalukannya perkara itu. Saya akan mengetahuinya tidak lama lagi. Sejak saat mendarat di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, Klia, saya merasakan ada sesuatu yang tidak kena, tetapi saya tidak mau mengakuinya. Lapangan terbang mana-mana negara pun akan dijadikan pentas contoh untuk pelancong asing. Saya berkata dengan kuat kepada pasukan, tetapi kemudahan moden dan kaki tangan yang fasih berbahasa Inggris dan Melayu membuatkan hati saya berasa tidak selesa. Di counter immigration, pegawai itu berkata dalam bahasa Inggris, "Welcome to Malaysia, sir," dengan senyuman mesra. Saya tanpa sadar tertunduk sedikit. Meninggalkan lapangan terbang, kami menaiki taksi menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur. Saya menghidupkan kamera dan mula merakam pemandangan di luar tingkap. Yang saya jangkakan ialah aliran motosikal yang huru-hara dan pemandu yang kurang ajar. Namun, jalan raya ternyata sangat teratur. Kendaraan bergerak mengikut lorong masing-masing dengan teratur. Pemandu taksi memandang saya melalui cermin pandang belakang dan bertanya, "Tuan dari Jepun, apa yang Tuan rakamkan?" Saya bertanya dengan nada sedikit provokatif. "Saya dengar trafik di Kuala Lumpur selalu sesak. Adakah hari ini lancar secara luar biasa?" Pemandu itu ketawa mesra. "Tidak, Tuan. Sekarang kita boleh semak keadaan jalan raya dengan aplikasi masa nyata. Boleh elak kesesakan dari awal. Mungkin lebih cekap daripada di Jepun, Tuan." Kata-kata itu membuatkan saya terdiam. Kuala Lumpur yang huru-hara dan tidak teratur, yang saya bayangkan tidak wujud. Di hotel juga sama. Sebaik saja masuk ke lobi, kaki tangan menyambut dalam bahasa Inggris, "Selamat datang, Tuan. Kami sudah menunggu Tuan." Saya terkejut bagaimana dia tahu nama saya. Katanya, mereka telah mengesahkan maklumat tempahan terlebih dahulu. Semasa mendaftar masuk, saya sengaja mencari masalah. Saya mahu bilik yang sangat senyap. Suhu penghawa dingin mesti tepat 24 darjah. Dan berikan saya morning call tepat pada jam 7 pagi esok. Kaki tangan itu tidak menunjukkan rasa jengkel sedikit pun. Malah menjawab sambil tersenyum. "Tentu, Tuan. Semoga Tuan mendapat malam yang selesa." Keesokan paginya di restoran hotel, saya membuat permintaan yang lebih sukar. Kopi mesti suam, telur mesti separuh masak, roti hanya perlu dibakar sedikit. Saya menjangkakan pelayan muda itu akan keliru. Namun, dia ketawa riang. "Baik, sila tunggu sebentar." Makanan yang dihidangkan adalah tepat seperti yang saya minta, dan rasanya sangat sedap. Saya sengaja meninggalkan sedikit makanan di pinggan dan berdiri. Kaki tangan itu datang dengan risau. "Tuan, adakah makanan tidak menepati selera Tuan? Perlukah saya gantikannya?" Saya menggelengkan kepala dengan rasa malu. "Tidak, saya sudah kenyang." Apabila saya mula membuat penggambaran di jalanan, realiti juga berbeza daripada jangkaan. Jalan-jalan utama Kuala Lumpur sangat bersih. Orang ramai berjalan dengan teratur. Hampir tiada sampah. Tong sampah dan tong kitar semula ada di mana-mana. Saya memutuskan untuk bertanya arah dengan sengaja, mengharapkan jawaban yang tidak mesra. Namun, setiap orang yang saya tanya berhenti dan menunjukkan arah dengan mesra. Seorang pelajar universiti malah berkata, "Kebetulan saya pun ke arah itu. Mari kita pergi bersama." Walaupun itu bukan destinasi asalnya, dia menemani saya untuk jarak yang agak jauh. Seorang ibu yang melihat saya membawa peralatan berat berkata, "Pasti penat ya? Saya hantar Tuan ke stesen taksi." Yang paling mengejutkan ialah apabila saya bertemu dengan seorang warga emas.
Saya sengaja bertanya laluan yang sangat rumit. Warga emas itu menjelaskan dan kemudian berkata, susah nak terangkan dengan kata-kata sahaja. Biar saya hantar tuan terus ke sana. Kemudian dia menemani saya selama 15 menit sehingga ke destinasi. Setibanya di sana, warga emas itu berkata, selamat datang ke Malaysia. Saya harap tuan membawa pulang kenangan indah. Malam itu, saya memainkan semula rakaman yang diambil. Skrin dipenuhi dengan orang yang mesra, jalan yang bersih, dan pemandangan yang teratur. Ini bukan Malaysia yang saya cari. Saya berbisik kepada diri sendiri sambil menekan butang delete pada komputer riba. Fail rakaman, sepanjang hari hilang satu demi satu. Mika bertanya dengan terkejut. Produser, kenapa padamkan semuanya? Saya merenung skrin dan menjawab. Ini bukan kebenaran, hanya kebetulan. Esok pasti berbeza. Namun jauh di lubuk hati, saya tahu dengan jelas. Masalahnya bukan pada Malaysia, tetapi pada prasangka saya. Saya tidak mahu melihat kebenaran. Saya hanya mahu mencari bukti untuk membuktikan prasangka saya betul. Pemandangan malam Kuala Lumpur di luar tingkap berkelip dengan indah. Melihat adegan ini, buat kali pertama saya berasa malu. Kembali ke Jepun, saya mencoba kaedah baharu. Saya mahu rakyat Jepun merasai makanan itu sendiri tanpa mengetahui sumbernya. Saya mahu merekodkan reaksi yang paling tulen tanpa prasangka. Di kawasan pusat Ginza, saya meletakkan sebuah meja kecil. Di atasnya terdapat nasi lemak, laksa, satai, dan teh tarik. Saya menjemput orang ramai yang lalu lalang untuk mencoba secara percuma. Pada mulanya, orang ramai melihat dengan mata curiga. Seorang pekerja pejabat berusia 30-an adalah yang pertama datang. Adakah ini makanan Malaysia? Saya tak pernah coba. Dia mengambil sepotong satai dan matanya terus membesar. Oh, rasanya sungguh kaya. Garing di luar, lembut di dalam, aromanya sungguh hebat. Selepas makan, dia segera menelpon rakan sekerjanya. Hei, cepat datang Ginza. Ada benda sedap di sini. Dua suri rumah berusia 50-an berasa ragu-ragu di hadapan laksa. Nampak pekat kuahnya, ya? Salah seorang daripada mereka berani mencoba. Dia terus memuji. Apa nih? Rasanya lebih mendalam daripada kuah ramen kita. Saya nak coba masak di rumah. Boleh bagi resipi tak? Dia segera menghabiskan satu hidangan penuh kuah itu. Rakannya juga mengikut, makan dengan berselera. Sepasang pelajar university melihat teh tarik dengan rasa ingin tahu. Ini ke kopi yang terkenal tuh? Nampak wangi. Lelaki itu menghirup dan tersenyum. Walaupun pekat, aromanya sangat wangi. Membuatkan saya mahu terus minum, rasanya sangat unik. Boleh jadi ketagih. Wanita itu turut mencoba dan bertanya, ada jual kad Jepun tak? Kad mana boleh beli? Yang paling mengesankan ialah seorang warga emas berusia 70 komaan yang berjalan perlahan-lahan dengan tongkat. Selepas mencoba nasi lemak, dia diam untuk seketika. Sepanjang hidup saya memandang rendah pada Malaysia. Saya sungguh bodoh, katanya, matanya berkaca. Sejak zaman perang, saya diajar bahwa Malaysia adalah tempat yang mundur. Tetapi selepas merasai rasa ini, baru saya sadar betapa kayanya budaya mereka. Orang ramai mula berkumpul. Kami pun nak coba. Wah, wanginya. Barisan semakin panjang. Makanan yang disediakan habis dalam sekelip mata. Orang ramai bertanya, ada lagi esok? Kat mana kami boleh makan nih? Seorang lelaki pertengahan umur yang minum kopi berkata, mereka selalu minum ini dalam drama. Sekarang saya tahu kenapa. Rasanya sangat sedap. Sesuai diminum bila stres. Seorang wanita muda berkata kepada rakan sekerjanya, boleh juga jadikan ini menu makan tengah hari pejabat. Juru kamera Daisuke bertanya perlahan. Produser, nak terus rakam ke? Saya merenung kanta dan berkata, sudahlah, ini bukan image yang saya mahukan. Namun sebenarnya sebaliknya. Ini adalah dunia sebenar. Reaksi sebenar orang ramai selepas menolak prasangka. Seorang budak lelaki kecil memegang tangan ibunya, menunjuk ke arah teh tarik, mungkin ingin mencoba versi dengan susu. Mama, boleh coba yang itu. Ibu itu teragak-agak. Kemudian budak itu berkata, kawan saya kat sekolah, bapaknya orang Malaysia. Dia pernah bawa roti canai ke sekolah, sedap sangat. Pada masa itu, saya sedar, kanak-kanak sudah menerima perbezaan tanpa prasangka. Masalahnya terletak pada stereotip orang dewasa. Apabila acara merasa makanan tamat, dan kami mengemas peralatan, seorang nenek tua datang. Terima kasih banyak-banyak. Sebab kamu, saya tahu ada rasa yang sedap macam nih. Sekarang, saya mula rasa ingin tahu.
tentang Malaysia. Malam itu, di bilik suntingan, melihat rekaman itu, saya berpikir, satu suap makanan boleh mencairkan prasangka selama beberapa dekad. Apabila rasa masuk ke mulut, semua andaian runtuh. Mika bertanya, produser, adakah adegan ini akan digunakan? Saya mengangguk. Ya, karena inilah kebenaran. Saya menulis di buku nota. Rasa satu suap menghancurkan kepercayaan saya. Lidah tidak berbohong. Dikatakan bahwa sejak hari itu, jumlah orang yang mencari makanan Malaysia di jalanan semakin meningkat. Sesetengah restoran malah menambah nasi lemak dan laksa ke menu baharu mereka. Seorang pemilik restoran kemudian berkata kepada saya, sejak program Tuan disiarkan, pelanggan sentiasa bertanya tentang Malaysia. Terima kasih kepada Tuan. Saya juga mula belajar memasak rempah ratus asli Malaysia. Menggunakan bukti dan bukan perasaan, saya merancang eksperimen baharu di bawah ujian buta. Blind test. Adakah produk Malaysia benar-benar lebih baik daripada produk Jepun? Adakah orang ramai masih akan memilih produk Malaysia? Saya menyewa studio di Shinjuku dan menyediakan produk penjagaan kulit, mie segera, produk elektronik, dan barangan harian. Saya menutup semua jenama dengan sempurna. Peserta hanya boleh menilai berdasarkan kualiti produk itu sendiri. Peserta pertama ialah seorang wanita berusia 40-an untuk ujian penjagaan kulit. Saya menyuruhnya menyapu dua produk berbeza di tangan kiri dan kanan. Yang kiri agak melekit, yang kanan rasa meresap ke dalam kulit. Aromanya juga sangat elegan dan lembut. Dia memilih produk di sebelah kanan tanpa teragak-agak. Itu adalah produk Malaysia. Seorang pelajar universiti berusia 20 turut memberikan penilaian yang serupa. Tekstur ini lebih baik, rasa lebih semula jadi. Daripada 12 peserta, 9 memilih produk Malaysia. Saya berpikir, adakah ini hanya kebetulan? Keputusan ujian mie segera lebih mengejutkan. Saya memasak mie segera Jepun berkualiti tinggi dan mie segera Malaysia yang terkenal dalam keadaan yang sama. Peserta pertama merasai kedua-duanya secara bergantian. Kuah ini lebih pekat, perisanya lebih mendalam, mie juga lebih kenyal. Seorang warga emas berusia 60-an meletakkan penyepit dan berkata, sepanjang hayat saya hanya makan mie segera Jepun, tetapi saya rasa yang ini lebih sedap. Saya tak tahu kenapa. Apabila jenama diumumkan, semua orang terkejut. Produk yang mereka puji tanpa henti adalah mie segera Malaysia. Oh, ini Malaysia punya. Saya ingat produk Jepun. Kualitinya bagus rupanya. Ujian produk elektronik juga dijalankan. Earphone, casing telepon, power bank, dan lain-lain. Seorang pelajar jurusan reka bentuk meneliti produk dan menilai, reka bentuk ini lebih elegan. Ada rasa antara bangsa, yang itu rasa macam lama sikit. Kebanyakan produk yang dipilihnya adalah produk Malaysia. Seorang pekerja pejabat yang menguji power bank berkata, yang ini lebih ringan, reka bentuk ringkas, dan mengecas lebih pantas. Saya terus mencatat di buku nota. Elegan, intuitif, emosional, reka bentuk berpusatkan pengguna. Seorang suri rumah membandingkan peralatan dapur. Pemegang ini lebih selesa. Beratnya bagus, sangat teliti dengan perincian. Keputusan statistik akhir keluar. Dalam semua ujian, produk Malaysia mendapat 73% undian. Saya menunduk melihat keputusan itu dan berbisik, inilah kebenaran yang tidak dapat saya ubah melalui suntingan. Seorang peserta datang kepada saya selepas ujian dan berkata, sejujurnya, saya tidak suka produk Malaysia sebelum ini. Saya sentiasa percaya produk Jepun adalah yang terbaik. Tetapi hari ini, melihat pilihan saya sendiri, saya sadar itu hanyalah prasangka. Seorang lagi peserta berkata, sebab tak tahu jenama, saya boleh pilih dengan jujur. Baru sekarang saya rasa benar-benar melihat kualiti produk itu sendiri. Seorang wanita muda bertanya, sejak bila Malaysia mula menghasilkan produk sebaik ini? Saya seorang sahaja yang tidak tahu. Saya tidak dapat menjawab karena saya juga tidak tahu. Seorang kaki tangan yang membantu dalam ujian berbisik, produser, adakah keputusan ini akan disiarkan tanpa diubah? Tentu, angka tidak berbohong. Malam itu saya menganalisis semula data. Tidak kira dibahagikan mengikut umur, jantina atau pekerjaan, keputusannya hampir sama. Produk Malaysia memang lebih unggul dari segi kualiti. Mika bertanya, adakah Tuan menjangkakan keputusan ini? Saya menggeleng. Tidak, tetapi inilah reality. Reality yang tidak kita ketahui, atau mungkin
tidak mau kita akui. Daisuke menambah, tanggapan bahwa Jepun mendahului dalam semua aspek mungkin hanyalah ilusi kita sendiri. Saya memandang keluar tingkap dan berpikir, kebenaran boleh mengatasi angka, tetapi kali ini angka yang bercakap benar. Di halaman terakhir buku nota, saya menulis, data tidak memahami prasangka, ia hanya menunjukkan fakta. Keputusan ujian ini memusnahkan harga diri terakhir dalam hati saya. Tetapi pada masa yang sama, saya berasa lega karena saya tidak perlu lagi berpegang kepada superiority palsu. Saya mencadangkan, sudah tiba masanya untuk mendengar cerita daripada mereka yang pernah pergi ke Malaysia secara pribadi. Kami memerlukan suara daripada orang yang mempunyai pengalaman pribadi. Kami mulai membuat temu bual di jalanan Shibuya. Orang pertama yang kami temui ialah seorang wanita profesional berusia 30-an. Malaysia. Saya pergi hujung minggu sebab dekat. Sejujurnya, saya tidak mengharapkan yang tinggi pada mulanya, tetapi ternyata lebih bersih daripada yang saya sangka. Makanan sedap, terutamanya kafe sangat cantik. Kami bertemu pasangan suami istri berusia 50-an. Istri berkata mereka pergi untuk merayakan ulang tahun perkawinan ke-30. Mulanya saya yang cadangkan, tetapi suami pula yang nak pergi lagi selepas balik. Suami menambah, padang golf sangat hebat. Hotel modern, orang sangat mesra. Agak serupa dengan Jepun, tetapi ada tarikan unik. Kami juga menemu bual sepasang pelajar university. Pengangkutan sangat mudah. Isyarat Wi-Fi LRT MRT sangat kuat. Boleh guna mobile payment di mana-mana. Sistem pembayaran digital lebih maju daripada Jepun. Kisah seorang nenek tua berusia 70-an amat menyentuh hati. Saya pergi seorang diri dan sesat di Kuala Lumpur. Saya bertanya kepada seorang pengawal keselamatan, tetapi dia tidak boleh berbahasa Jepun. Namun, dia menggunakan aplikasi terjemahan di teleponnya dan menghantar saya sendiri ke hotel. Saya sangat berterima kasih kepadanya. Seorang ahli perniagaan berusia 40-an berkata dari sudut pandangan komersial, syarikat Malaysia sangat berazam. Keputusan cepat, pelaksanaan kuat. Di Jepun, mesyuarat kami terlalu lama. Tetapi di sana, semuanya berjalan lancar. Pada masa itu, seorang pelajar universiti wanita Jepun yang fasih berbahasa Melayu datang kepada kami. Nama beliau ialah Rina Yamaguchi. Kenapa awak belajar bahasa Melayu? Saya bertanya. Rina berpikir sejenak, dan kemudian perlahan-lahan mula bercakap. Dalam kehidupan sosial Jepun, sukar untuk mencari kawan sejati. Semua orang membina tembok, nampak mesra di luar, tetapi tidak menunjukkan isi hati. Ekspresinya menjadi serius. Di majelis syarikat, walaupun minum arak dan berjanji untuk berbual lebih santai esok, mereka masih menggunakan bahasa yang sangat formal apabila bekerja pada hari berikutnya. Jarak itu sentiasa ada. Mata Rina bersinar dan dia menyambung. Tetapi orang Malaysia berbeza. Setelah menjadi kawan, mereka benar-benar kawan sejati. Mereka mengambil berat tentang Anda dengan ikhlas. Mereka menganggap Anda seperti keluarga. Selagi Anda membuka hati, mereka akan sentiasa bersama Anda. Apabila Anda menghadapi kesukaran, mereka benar-benar risau. Apabila Anda gembira, mereka juga gembira, seolah-olah perkara itu berlaku kepada mereka sendiri. Saya mengangguk dan mencatat. Jarak sosial vs kemesraan hati yang ikhlas. Rina tersenyum dan menambah. Berada bersama kawan-kawan Malaysia sangat menenangkan, karena saya tidak perlu menyembunyikan diri. Di Jepun, saya sentiasa perlu berhati-hati dengan tingkah laku saya agar tidak menyusahkan orang lain. Tetapi di Malaysia, saya boleh menjadi diri sendiri. Apa rancangan awak selepas ini? Saya bertanya. Saya akan bekerja di Malaysia selepas tamat pengajian. Syarikat sudah ditemui. Walaupun ibu bapak saya membantah, ini adalah hidup saya. Selepas temu bual dengan Rina, saya melihat ke langit. Langit biru tanpa awan. Kami bertemu dengan seorang lagi pelancong. Seorang guru bersara. Selama 40 tahun, saya mengajar pelajar bahwa Jepun adalah yang terbaik. Tetapi selepas pergi ke Malaysia, saya sadar saya silap. Terutamanya semangat anak muda sangat hebat. Perkara yang telah hilang daripada kita masih wujud di sana. Seorang suri rumah berkata, di pasar tradisional Malaysia, makcik-makcik yang menjual sayur menyambut saya dengan mesra, penuh dengan hati kemanusiaan. Mereka malah memberikan saya lebih sedikit. Itu adalah kehangatan yang tidak dapat dirasakan di Jepun. Seorang pekerja pejabat muda mengemukakan pandangan yang berbeza. Saya melihat pekerja Malaysia, walaupun sering bekerja lebih masa dan kelihatan penat, mereka mempunyai semangat hidup yang penuh semangat.
Syarikat Jepun sunyi, tetapi terasa kaku dan mati, suram dan tidak bersemangat. Selepas temu bual, saya menulis di halaman terakhir buku nota saya. Orang yang pernah pergi memberi gambaran positif. Orang yang tidak pernah pergi memberi gambaran negatif. Jawabannya terletak pada pengalaman. Malam itu, apabila pulang ke rumah, saya berkata kepada istri saya benar-benar salah paham tentang Malaysia. Kita telah lama terperangkap dalam image yang kita cipta sendiri. Istri saya bertanya, jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya akan tunjukkan kebenaran. Apa adanya. Malam itu, buat kali pertama saya tidur lena. Rasanya seperti beban berat telah terangkat dari bahu saya. Ini bukan perbedaan geografi, tetapi perbedaan mindset. Kitalah yang menutup hati kita selama ini. Saya berdiri di hadapan tingkap bilik hotel, merenung pemandangan malam Tokyo. Lampu terbentang tanpa henti, tetapi hati saya pernah mengembara dalam kegelapan. Saya merenung sepanjang malam. Patutkah saya sembunyikannya atau tunjukkannya? Pemacu keras hard disk di tangan saya terasa sangat berat. Ia mengandungi semua rekaman selama sebulan yang lalu. Wajah sebenar Malaysia, reaksi terkejut rakyat Jepun. Dan yang paling penting, proses runtuhnya prasangka saya. Walaupun memalukan, semuanya adalah rekod yang jujur. Pukul 3 pagi. Tidak boleh ditangguhkan lagi. Saya menghalangkan kamera kepada diri sendiri dan menekan butang rakam. Wajah saya di cermin kelihatan letih. Saya menarik nafas dalam-dalam dan mula bercakap. Saya pernah berniat untuk merendah-rendahkan Malaysia. Itulah titik permulaan dokumentari ini. Tetapi apa yang saya lihat adalah berbeza sama sekali. Keikhlasan, ketertiban, kehangatan, dan semangat. Prasangka saya salah. Pengakuan ringkas selama 1 menit itu mengambil masa sejam untuk direkam. Saya mengulanginya berkali-kali. Suara saya menggigil. Mata saya merah. Itu adalah saat harga diri 20 tahun, kerjaya penyiaran saya runtuh. Keesokan paginya, suasana di bilik suntingan sangat tegang. Daisuke memainkan video pengakuan saya tanpa suara berulang kali. Mika tidak berani memandang mata saya. Semua orang tahu bahwa sebaik sahaja film ini disiarkan, tiada jalan kembali. Setiap langkah menuju ke pejabat pengurus terasa berat. Pengurus Sato menonton versi santingan 9 menit. Saya tidak dapat membaca perubahan pada ekspresinya. Selepas film tamat, suasana hening untuk seketika. Hanya kedengaran bunyi gagak di luar tingkap. Akhirnya pengurus bersuara. Misi media adalah berani. Tetapi beliau menyambung. Tetapi mesti bersedia untuk menanggung akibat daripada keberanian itu. Saya tunduk hormat dengan mendalam dan berkata, saya sudah bersedia. Mesyuarat peringkat atasan stesen TV ibarat ribut. Kedengaran perdebatan sengit di luar bilik. Malaysia berbahaya. Tetapi zaman sudah berubah. Hujah bertembung. 2 jam kemudian, pintu dibuka. Pengarah Yamamoto keluar dengan ekspresi tegang. Beliau memandang saya dan bertanya, awak betul-betul pasti? Saya tidak mengelak pandangannya. Ya, itu sahaja jawaban saya. 9 menit. Itu adalah masa yang diberikan oleh pengarah. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Saya berpikir, 9 menit sudah cukup. Kebenaran tidak bergantung pada tempo masa. Saya kembali ke bilik suntingan untuk kerja terakhir. Saya perlu memampatkan perjalanan sebulan dalam 9 menit. Apa yang patut dimasukkan dan apa yang patut dibuang. Semakin saya berpikir, setiap adegan terasa sangat berharga. Sosok warga emas Malaysia yang menunjukkan jalan. Saat nenek tua Jepun menangis sambil makan nasi lemak. Ekspresi terkejut peserta semasa ujian buta jenama. Yang paling membingungkan ialah, di mana saya patut letakkan pengakuan saya, di awal atau di akhir. Akhirnya, saya memutuskan untuk meletakkannya di awal, karena penonton perlu tahu bagaimana dokumentari ini bermula dan bagaimana ia berubah. Semasa merakam voice over terakhir, suara saya berbeza daripada biasa. Saya mengetepikan teknik dan hanya memasukkan keikhlasan. Saya berkata, sudah terlalu lama kita tidak melihat jiran kita dengan betul. Sudah tiba masanya untuk menanggalkan cermin mata prasangka. Selepas rakaman tamat, pandangan rakan sekerja saya terhadap saya berubah. Ada yang bertepuk tangan, ada yang mengangguk. Tetapi saya sangat takut. Saya tidak tahu apa kesan yang akan dibawa oleh 9 menit ini. Adakah ia tsunami atau riak kecil? Malam sebelum siaran, saya tidak dapat tidur. Saya merenung siling. Adakah saya akan menyesal? Tetapi saya telah menyeberangi sungai yang tiada jalan kembali.
sungai yang sememangnya perlu saya seberangi. Pada hari siaran, wajah saya di cermin terasa asing. Itu adalah wajah yang menunjukkan apa yang hilang, tetapi juga apa yang diperoleh. Berjalan di koridor stasiun TV, pandangan rakan sekerja saya menusuk belakang saya seperti jarum. Ada yang melihat dengan bimbang, ada yang melihat dengan hormat. Malam menjelang, saya berdiri di hadapan monitor bilik kawalan. Tapak tangan saya berpeluh. Degupan jantung saya berbunyi di telinga saya. Akhirnya, program bermula. Wajah saya muncul di screen. Dan kemudian, ayat itu, saya pernah berniat untuk merendah-rendahkan Malaysia. Masa pertemuan 9 menit kebenaran dengan dunia. Sekarang, tiada tempat untuk bersembunyi. 2 menit pertama program adalah tenang. Monitor bilik kawalan berkelip dengan senyap. Graf reaksi menunjukkan garis mendatar yang stabil. Tetapi apabila adegan pengakuan saya disiarkan, semuanya meletus. Angka pada monitor rating mula melonjak gila-gila. 30%, 50%, 70%. Kelajuan itu sukar dipercayai. Pada masa yang sama, penggerak pelayan stasiun TV berbunyi. Itu menunjukkan bahwa jumlah pengunjung laman web telah melebihi kapasiti. Saya mulanya menyangka akan ada gelombang kritikan yang dahsyat. Tetapi message yang muncul di bagian komen secara langsung adalah berbeza sama sekali. Produser yang berani. Inilah wartawan sebenar. Inilah masa depan Jepun. Sudah tentu terdapat juga beberapa kritikan tajam. Berapa banyak duit yang diterima? Pengkhianat yang menjual harga diri Jepun. Tetapi dengan cepat, penonton lain membalas. Anda adalah jelmaan prasangka. Tiada keberanian untuk menerima realiti. Zaman sudah berubah. Sebaik sahaja program tamat, muncul angka yang mengejutkan. Kadar tontonan akhir 79%. Ini adalah rekor tertinggi untuk dokumentari dalam sejarah penyiaran Jepun. Video yang dimuat naik ke YouTube melepasi 1 juta tontonan dalam masa sejam. Melepasi 5 juta dalam sekelip mata. Keesokan paginya, seluruh Jepun gempar. Semua akhbar melaporkan di muka depan. Walaupun akhbar konservatif menggunakan tajuk pengakuan berani. Sebuah akhbar yang menumpukan kepada hubungan antara bangsa mengulas. Hati nurani, seorang individu mencairkan hubungan diplomatik. Reaksi di kedai buku adalah lebih dramatik. Semua buku berkaitan Malaysia habis dijual dalam masa 2 jam selepas kedai dibuka. Pembelajaran bahasa, panduan pelancongan, resipi masakan Malaysia. Kaki tangan kedai panik, mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat fenomena seperti ini dalam 20 tahun bekerja. Pusat pembelajaran bahasa Melayu berada dalam kekecauan. Telepon berdering tanpa henti. Laman web lumpuh. Jumlah pendaftaran harian meningkat 10 kali ganda. Pengendali sebuah pusat bahasa di Osaka berkata, "Saya mengendalikan pusat ini selama 30 tahun. Tidak pernah begini. Guru tidak mencukupi. Kami terpaksa memanggil semula guru yang sudah bersara. Agensi pelancongan turut berada dalam keadaan darurat. Package pelancongan ke Malaysia habis dijual serta-merta. Carian tiket penerbangan ke Kuala Lumpur dan Pulau Pinang di laman web syarikat penerbangan meningkat 400% berbanding minggu sebelumnya. Penerbangan ke KL dan Pulau Pinang untuk 3 bulan akan datang sudah penuh ditempah." Seorang wakil agensi pelancongan berkata, "Ini lebih gila daripada demam pelancongan tahun 90-an. Ahli ekonomi menganalisis fenomena ini dengan angka. Pesanan makanan impor dari Malaysia meningkat 400%. Jualan produk kecantikan Malaysia meningkat 350%. Streaming musik Malaysia melonjak 600%. Seorang pakar menggelar fenomena ini tsunami ekonomi 9 menit. Stasiun TV pesaing turut bertindak balas dengan pantas. Dalam masa seminggu, semua stasiun TV menjadwalkan program tentang Malaysia, khas budaya Malaysia, meneroka teknologi Malaysia, jelajah makanan Malaysia. Tiba-tiba berlaku gelombang Malaysia dalam dunia penyiaran Jepun. Reaksi di luar negara adalah lebih kuat. Stasiun TV di AS, Eropa, dan Amerika Selatan menyiarkan video itu dengan subtitle terjemahan. Penyiaran awam Jerman menjadikannya sebagai contoh untuk menghasilkan program serupa mengenai negara lain. Prancis merancang khas Maghribi. Seorang wartawan berjaya menghantar email kepada saya. Anda telah menetapkan penanda aras baharu untuk penyiaran. Seorang profesor di University AS mula menggunakan video itu sebagai bahan pengajaran untuk etika kewartawanan. Beliau mengajar pelajar bahwa mengakui prasangka dan mencari kebenaran adalah semangat kewartawanan sejati. Dalam komuniti masyarakat Malaysia di Jepun, tercetus gelombang keharuan. Mereka berkata,
Walaupun penghinaan dan salah paham, selama beberapa dekad tidak akan hilang dalam sekelip mata, sesuatu telah berubah. Rakan sekerja pejabat mengajak mereka makan makanan Malaysia. Jiran datang dan bertanya untuk belajar bahasa Melayu. Seminggu selepas siaran, saya dijemput untuk menyertai forum penyiaran dunia. Apabila saya berdiri di atas pentas, ratusan pengamal penyiaran berdiri dan bertepuk tangan dengan gemuruh. Kaki saya menggigil. Saya memegang mikrofon dan berkata, kebenaran tersebar lebih cepat daripada bahasa. Keberanian seorang individu boleh mengubah dunia. 9 menit sudah cukup. Selepas ucapan, seorang wartawan bertanya, apakah perubahan terbesar yang Anda rasakan? Saya berpikir sejenak dan menjawab, saya sendiri berubah. Cara saya melihat dunia berubah. Itulah keajaiban terbesar. Malam itu, di bilik hotel, saya melihat keluar tingkap. Tokyo Tower berkilauan. Pemandangan yang sama kelihatan berbeza bagi saya. Sekarang saya paham. Jangan buat sebarang penghakiman sebelum melihat dengan mata sendiri. Itu adalah langkah pertama menuju dunia tanpa prasangka. Keberanian 9 menit mengubah dunia. Atau mungkin, dunia sebenarnya sudah bersedia. Hanya menunggu seseorang untuk menolak pintu itu.